Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baru-baru ni Apek bersua dengan Dr. Hani Achan yang Apek selalu sebut, dan dah berapa kali menghadiri sesi latihan dia dalam soal pendekatan kepada Al-Quran secara yang beliau sifatkan sebagai evidence based atau pembuktian. Apa-apa kajian itu secara evidence based, pembuktiannya, bukan secara membaca begitu saja atau cari makna secara rujukan Israeliat contohnya, atau bahasa atau ahli bahasa yang di mana-mana tanpa mengkorek lagi bukti, cara mutasyabihat, cara tafakur, dan beliau dapat tunjukkan ada pembuktian yang cukup mendalam, ya. Jadi penemuan saya dengan beliau juga agak mengejutkan, lebih kurang 2 bulan lepas, kerana saya memang mahu jumpa dan selalu menganjurkan apabila kita nak bercakap tentang seseorang, sama ada baik atau buruk, lebih baik kita berjumpa dengan orang itu, duduk lutut ke lutut, ya. Boleh berbicara, boleh lihat muka, mata, body language masing-masing. Apakah kita sampai tahap memahami atau sekadar membaca yang dalam teori komunikasi hanya 7% saja berkesan kalau kita baca teks. Kalau kita dengar suara, tambah lagi 25% berkesan atau sampai pesanan. Kalau dengan kehadiran badan, mata ke mata, lutut ke lutut, barulah kira 100%. Itu pun walaupun kita duduk sebelah Rasulullah SAW, tidak ada jaminan kita faham apa yang berlaku, ya. Jadi berapa minggu yang lepas kita dapat berita mengejut pemergian Buya Syakur Yassin, salah satu guru yang atau sumber yang Apek selalu merujuk dan mewawarkan dalam kalangan lebih kurang 3 ini: Mufti Abu Lail, London; Buya Syakur Yassin, Indramayu, Cirebon, Indonesia; dan Dr. Hani Achan, seorang pakar guru bahasa Quran dan bahasa Arab dari Lubnan, ya. Jadi dengan saya dapat jumpa Dr. Hani Achan, saya ingin cerita sedikit pengalaman saya dengan dia, kerana tentu sekali kita ini cara suka tak suka, langsung tak langsung akan cuba menilai orang yang kita jumpa. Sama juga kalau tuan-puan nak jumpa Apek, kan mesti cuba berfikir, dia ni betul ke? Dia ni ada niat lain ke? Cuba kita bincang, bukan dengan tujuan nak menguji, tapi bersembang. Kadang kita bersembang dengan orang tu, kita tengok dia ni emosional ke, panas baran ke, atau dengar apa kita cakap. Contoh macam saya pernah jumpa Matias Chang, dia tak henti-henti cakap, tak ada peluang untuk kita bercakap. Itu kepada saya satu keadaan berat sebelah lah, payahlah. Tapi dengan Dr. Hani Achan, dia dengar. Dan bila saya lebih berkenalan dengan dia, saya dapati beliau seorang latar belakang pakar pengurusan, konsultan yang ada nama, dan telah lama mengajar Quran berpuluh tahun, suka mengkaji, suka menulis, dan dapat kerja di Amerika Syarikat misalnya, jawatannya agak tinggi, dan beliau cerita, mengkisahkan
Apabila berlaku September 11, beliau diambil sebagai seorang pemberi khutbah atau ceramah dalam satu program yang dihadiri rakyat dengan golongan pimpinan di Amerika Syarikat lah, kerajaan tempatan lah. Jadi beliau mengatakan satu hari beliau tengah cuba menafsir surah Yusuf. Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, bila terjumpa satu potong ayat, maaf saya tak boleh ingat bahasa Arab, tapi dia kata potong ayat tu berkenaan dengan kisah wanita kan, kalau tak silap saya Zulaikha ke apa, cuba menggoda dia, ya, frasa itu, dan dia tersentak, terhenti, tercengang lah kita kata apabila terjumpa potongan ayat itu yang sama dalam peristiwa lain dalam surah Yusuf, iaitu apabila adik-beradik, berkenaan dengan adik-beradik Nabi Yakub, anak peranakan Nabi Yakub, saudara adik-beradik Nabi Yusuf, perkataan yang sama, di mana makna dia tak boleh samalah. Maksudnya makna dia tak boleh berbeza lah. Kalau kita jumpa misalnya tongkat Nabi Musa di satu tempat dalam Quran, lepas tu jumpa lagi tongkat Nabi Musa di satu tempat lain, mesti ada persamaan, tapi sering diberikan oleh penafsir dan penterjemah lain makna yang begitu jauh berbeza. Dan beliau dapati ia kerana mereka tak tahu apa maknanya sebenar, mereka pergi ikut fahaman Israeliat. Dan ini saya dapati sendirilah, tak perlu nak throw dia ke, nak cabar kenyataan itu, kerana mula antara tafsir Quran yang saya baca daripada Yusuf Ali, dia dah guna bahasa Old English atau cara Bible, logat Bible, iaitu thou. Kalau you dia kata thou, di, salt, bahasa yang untuk pembacaan orang gereja lah. Dan kisah-kisah tentang Nabi Nuh, Lut, Isa, lahir tanpa ayah, mimpi Nabi Ibrahim nak sembelih Ishak atau Ismail, itu semua dah masyhur kisah Israeliat dalam Bible yang saya tahu. Jadi apabila saya memeluk Islam awal tahun 80 dan mula membaca Quran, saya dah perasan dah kisah-kisah ini kenapa banyak mengulangi Bible. Iaitu 60% daripada Quran secara tersendiri pun adalah kisah-kisah. Ya? Kisah. Dan saya terbaca ada satu ayat mengatakan kisah-kisah inilah zikir. Sekali lagi, contoh zikir, ya, kita kata mengingati Allah. Tapi yang Quran dengan jelas kata kisah-kisah itu zikir. Bermakna zikir ini bermaksud lain ke atau tetap zikir? Okey. Ada tempat ketiga, ada 4 tempat lah zikir lah secara kasar konteksnya. Satu lagi ialah bila nak tanya orang yang mengetahui, tanya ahlu zikir. Jadi gambaran kita ahlu zikir orang yang pegang tasbih atau mengulangi, ya, subhanallah, subhanallah. Tetapi di sana konteksnya berlainan. Tetapi mesti ada persamaan zikir. Lagi satu tempat zikir digunakan, ya Bani Israel zikra ni'matallahi alaikum, wahai Bani Israel, ingatilah nikmat Allah atas kamu. Kita anggap zikir mengingati Allah. Tapi kalau kita lihat konteksnya, zikra ni'matallahi alaikum, apakah dia bermaksud bersyukur? Apakah dia bermaksud ingat dan merujuk pada perkara yang dah berlaku sebelum? Sekali lagi, kisah. Jadi dalam surah Kisah, dalam surah Kahf, apabila para musyrikin bertembung dengan Muhammad yang mendakwa dirinya khatam an-nabi, nabi terakhir buat manusia daripada Allah yang telah mengutuskan sebelum itu Yakub, Zakaria, Nuh, Lut,
Nabi Yunus, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Harun alaihissalam, dan dia sebagai Nabi terakhir, khatam Nabi, tentu sekali pengisytiharaan yang cukup besar, cukup mesti menarik perhatian semua orang yang dengar lah. Seseorang yang memberi dakwaan tersebut. Jadi tentu sekali musyrikin kecoh. Ada yang terus menentang, kata ini gila orang ni. Ada yang terus mencomor, ini dia kena sihir ke apa. Ada yang tentulah sedikit sangatlah yang beriman masa tu. Ya, kalau kita ada pun kita ikut majoriti ke, dan ada juga yang serius, yang terdiam. Ya, terdiam bermakna dia berfikir juga. Kita berfikirlah kalau ada orang dakwa kan, weh, tahun 2024 ni ada benda berlaku ni bulan ini ada benda nak terpadam ni. Jadi kita pun terfikirlah. Kerana ada orang kan kata ini karut ni, tapi ada orang mesti kata bagaimana kalau bukan karut? Bagaimana kita tahu sesuatu tu karut atau tidak? Kita jangan hirau sesiapa yang kata karut, sesiapa yang kata nanti kau kena. Jangan hirau. Kita sendiri akan berfikir. Jadi di kalangan kaum Quraisy bukan terus, walaupun mereka kalangan musyrikin, terus jatuh pada kanan atau kiri. Terus kata karut, atau terus kata ini mesti betul ni, atau mudah terpesong atau mudah terikut. Mesti ada golongan tengah yang terfikir, dan mereka ini tanya dengan serius kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa buktinya? Evidence based, pembuktiannya. Saudara dakwa, saudara lakukan ini, atau awak dakwa dia ini lakukan apa-apalah, ada bukti tak encik? Kalau kita pergi balai lah, kita buat aduan, tentu polis nak baca aduan kita lah. Saya pada sekian-sekian waktu ni, sekian-sekian ada berlaku peristiwa sekian-sekian, saya rasa orang ni lah yang lakukan. Jadi polis mesti tanyalah soalan, boleh cerita, dia kan tanyalah. Tanya semua latar belakang, bagaimana awak kenal orang ni, waktu bila, tepat bila, kat mana. Saya pernah pergi balai, saya tahu. Saya pernah pergi mahkamah masa dengan kapal Sing. Jadi perbicaraan di mahkamah panjang kerana mereka tanya semua tingit-bingit. Tapi kita manusia ni kat kedai kopi, malas lah kita pasang telinga kan. Ceritanya panjang lerek sangat, kita tidur. Atau terlalu banyak detail pun kita malas. Tapi kita pergi pada tajuk berita lah. Jadi ada kalangan orang musyrikin, ada yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW secara serius. How do I know what you saying is true? Bagaimana saya tahu apa yang Tuhan berkata ini benar? Bahawa Tuhan diberikan wahyu dari Allah, dan apa yang Tuhan bercakap ni bukan daripada diri Tuhan, bukan direka-reka, atau awak datang daripada jin ke, datang daripada dirasuk ke. Dia melalui Jibril, tapi direct daripada Allah ni. Tak ada tapisan ke, tak ada ini dari fihlul mahfuz ke, macam mana kita nak tahu? Yang penting kita beriman kepada perkara yang gaib. Ya, saudara Abdul Tahir, cuba beritahu ini kepada seorang Kristian. Dia akan setuju, tapi dia percaya lain. Kepada dia, yang penting saya percaya Tuhan ada anak-anak. Beritahu kepada orang Buddha, yang penting saya percaya hidup saya kena sampai nirvana. Sebagai contoh, jadi statement ini kepada orang Quraisy tadi, terima kasih statement ini, pun lebih kurang gaya sama juga. Saya buat baik, saya orang baik, saya mau masuk syurga. Jadi awak kata awak Nabi ni menarik. Tak apa, kita duduk di Mekah ini, ambil masa sikit, saya nak tanya Tuan. Cuba terang kepada saya, macam mana saya nak tahu anda adalah
apa yang anda cakap. Dan Saudara Abdul Tahir, ini apa yang saudara cakap inilah persoalan yang atau topik yang paling pokok, antara paling pokok pada saya, bahawa cara kita merasakan diri kita ini sebagai umat Nabi, sebagai umat yang boleh digelar Islam, sebagai umat yang tahu cara atau layak masuk syurga. Ketiga-tiga kenyataan tersebut tadi yang saya sebut itu tidak benar sama sekali. Ini pengajian saya lah. Saya tak perlu minta maaf kerana saya ada hujah, saya ada nas. Jadi bagi yang tanya Nabi itu, turun ayat. Ayat turun. Kalau kita macam mana kita nak jawab kan? Jadi ayat yang turun yang beritahu. Kalau anda nak tahu sesuatu, tanyalah kepada ahlu zikir. Jadi itu dalam surah Kahf, tanya kepada ahlu zikir. Jadi kepada orang Arab masa itu, mereka faham zikir. Mereka tak ada kata, zikir apa? Iaitu orang yang mengetahui. Okey. Zikir juga digunakan dalam ayat mereka yang zikir kepada Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika baring, lalu memahati kejadian di langit dan kejadian di bumi, lalu mengucapkan Subhanaka, Maha suci Engkau. Tidak Engkau menciptakan alam ini dengan sia-sia. Jadi ayat itu cukup menarik. Dan masa saya sekali saja menghadir kelas sesi Ustaz Abdul Mu'in, dia tengah bicara ayat tu, dia tengah tadabbur ayat tu. Tadabbur bukan tafsir. Tadabbur dia ialah dia pergi pada bahasanya. Ya. Menarik. Jadi walaupun ayat itu agak lumrah saya terbaca, tapi saya jarang duduk berfikir tentang ayat tu. Apa maksud berzikir ketika diri? Perlukah berdiri? Atau dia maksud lain? Ya. Jadi di situ cuma saya nak tarik perhatian ialah zikir itu dalam Quran digunakan secara dalam konteks. Ya. Konteks bermakna bagaimana ayat itu disusun. Contoh, lagi satu contoh yang Dr. Hani Achan bangkitkan, ya, min dunihi. Min dunihi ditafsir dalam Quran, diterjemah sekarang mencari, dia akan kata tidak ada selain Allah. Jangan ada di samping Allah. Di samping. Jangan ada sekutu di samping Allah. Tapi Dr. Hani Achan tafsir bertasyabihat dengan satu tempat lain yang ada min dunihi, iaitu apabila Maryam, dalam surah Maryam, Maryam dipisahkan daripada keluarganya, ada pemisah, tirai. Min itu duni, min duni. Jadi bermakna dia hampir sama makna dia. Tadi tu di samping. Tapi kalau nak terpisah dengan keluarga, ni perempuan, tak mau tengok keluarga dia atau bukan muhrim, ada tirai, ada penghalang. Min duni adalah penghalang, pengantara. Jadi apabila disebut la min dunillah, jangan ada penghalang antara kita dengan Allah. Itu kepada saya terjemahan lebih tepat. Kerana kalau tidak, saya tahu perkataan Inggeris bear, kita tanggung, bear itu beruang, itu mudah kita faham. Tapi kita sekarang sebut to bear, bearing the cost, yang sama konteks. Ya? So dari sana lebih tepatlah daripada you kata ini bab syirik, jangan ada di samping Allah. Mana lebih tepat? Atau jangan ada pengantara antara kita dan Allah. Dia perbezaan nampak sedikit tapi amat penting.
dan amat berguna pada kita yang ingin mendekati Allah. Jadi bila saya guna pakai la min duni, bila saya berdoa, bila saya solat, bila saya berzikir, bila saya tafakur, saya gunakan maksud tadi. Jangan ada penghalang antara kita dengan Allah. Ya. Lebih lagi kalamullah ni diisytiharkan sebagai sifat Allah. Ya. Itu sebab cukup senang saya bila tahu bahawa hukum tadabbur dengan tafsir lain menurut pejabat mufti wilayah persekutuan. Okey, ya. Jadi dalam kisah zikir tadi, para musyrikin itu pun pergi jumpalah orang yang mengetahui tentang sifat kenabian, iaitu Alkitab. Jadi mereka pergi tanya dengan ahli kitab, kerana mereka ini tahu ciri-ciri Nabi. Mereka sibuk dengan soal kenabian dan mereka berilah 3 soalan itu. Ya. Tanya dia pasal Ashabul Kahf, tanya dia pasal Zulkarnain, tanya dia pasal Ruh. Kalau dia boleh jawab 3-3 ini, ya dia Nabi lah. Kalau tidak boleh, dia bukan Nabi. Jadi saya bukan nak masuk surah Al-Kahf dah bicara sebelum ini. Saya pergi pada konteks pembuktian ayat. Bahawa nak mengenal satu ayat ini, dari dulu lagi saya dah tahu. Tafsir ayat, sebaik-baiknya tafsir dengan ayat yang lain. Itu saya dah belajar dari dulu lagi. Dan saya mendahagai sesiapa yang beritahu saya apa-apa tentang ayat Quran. Contohnya sebulan 2 lepas, saya dijemput makan malam di tempat seorang saudara yang lain, keluarga dia. Dia pun ada jemputan lain daripada Arab Perancis lah, utara Afrika, yang beritahu saya tentang perkataan taufik. Dia kata taufik, kerana kita cerita tentang hidayah lah, dia kata taufik hidayah. Hidayah lain, taufik lain. Hidayah pertunjukan, taufik ni dia unik. Dan dia kata dalam Quran, taufik hanya sekali saja dalam Quran. Ini guru. Ini guru lah, guru agama, orang Arab. Saya lupa negara mana, Timur Tengah. Tapi kalau kita kata ada guru yang masyhur ke apa, kita terimalah. Tapi kita kena periksa betul ke? Tapi saya taklid sajalah. Dia kata taufik ini dalam Quran satu je. Sekali saja sebut, hidayah banyak kali. Tapi taufik sekali, mesti istimewa. Jadi saya bagi contoh itu ialah bagaimana kita nak tafsir kalau dia tak ada mutasyabihat ayat lain. Taufik tu. Contoh Jadi maksud saya ini amat menarik kepada saya. Ya. Dan sekali lagi, saya sebut ini dalam bahasa Malaysia nampak sangat troll umat kita yang lahir kononnya dalam Islam. Ini saya cakap terus terang. Saya tahu kemunculan saya ini mengundang perasaan pula kontroversi. Kerana begini, orang akan tertanya, apa ni kenapa nak cerita semua benda ni? Ya. Pertama, saya suka mengkaji dan saya ada following, saya ada follower yang minat perkara ni. Tapi kadang orang lalu lalang terdengar kita kan, mesti troll kita. Saudara siapa? Saudara belajar mana? Guru saudara siapa? Saya rasa saudara ni merepek lah, cakap sihir tak ada. Cakap COVID tak ada. Cakap tak perlu bakar sinun. Contohlah, bagi contoh. Cakap bumi bulat. Jadi, saya sedar. Ya, saya sedar tentang tanggapan tu. Dan saya bukan cuba nak clearkan. Cuma saya nak beri makluman. Saya nak beri pengiktirafan.
Saya sedar, saya dengar dan saya faham. Ya. Dan saya terpaksa teruskan. Jadi saya nak buat pendek sajalah ini supaya kita macam bug tau, kita programming Programming ini, kalau adik-adik nak tanya saya, angka-angka Apek, macam mana nak jadi programmer yang handal macam Apek lah. Yang hebat, orang segan, orang takut, orang kagum. Jawapan saya senang aja. Cari pepijat. Cari bug. Cari satu error dalam kod. Bila kod tu tak jalan, masa itulah kamu setapak ke depan. Jangan jumpa bug aja, alamak, kod pecah saja, ada masalah saja, cari kita. Tolong cikgu, Apek, ini tak boleh jalan ni. Tidak. Masa itulah duduk seorang, berkemah, bawalah sedikit kari pap ke, bungkus teh ikat tepi ke, duduk bawah pokok ke, kaji pepijat tu. Saya dapat belajar banyak rahsia dalam programming, dalam apa ilmu bila jumpa pepijat. Dalam konteks agama, bila bertembung wasabi. Wasabi kata, Allah tidak ada Quran, Allah di mana-mana. Allah kuli makan, Allah di semua tempat, tidak ada Quran. Maka saya kata, apa mainan bahasa ni? Lepas tu saya terfikir, betul juga. Kerana kalau Allah di mana-mana, mana-mana itu tempat. Betul lah, tak boleh kaitkan Allah dengan tempat. Jadi, maksud saya ambil itu sebagai pepijat dalam pemikiran tauhid dan tertimbul persoalan. Kalau begitu, sifat 20 macam mana datang? Dan orang wasabi kata sifat 20 itu Asy'ari Maturidi yang kita tahu, dan bukan zaman Imam Syafi'i. Jadi pepijat itulah, bug itulah, perkara yang tak tersangka, membikin kita ingin tahu. Dan saya kaji lah, Imam Syafi'i. Saya dulu dah kaji, tapi kali ni saya kaji mendalam lagi. Saya tahu dia ada dua qaul, satu Iraq, satu Mesir. Dan kitab kuning dia, saya baca daripada Indonesia lah, masa 80 saya memeluk Islam. Saya tahu ada bab belakang tu, bab khalifah yang semua orang tak sedar. Lepas tu saya kaji-kaji, rupanya bukan ditulis oleh tangan dia, oleh sekurang-kurang ni murid dia. Bukan daripada dia, mana dicerita semula. Kenapa Imam Syafi'i begitu penting, kitab dia tidak dijaga, tidak diajar dalam majlis? Saya dapati lagi satu fakta, lagi satu kitab yang penting daripada ni, Ar-Risalah, pun tidak ditulisnya. Dia ada tulis risalah, tapi itu untuk seorang lain, ingin nasihat, penghakiman atau fatwa al-qadhi, tapi bukan untuk umum. Jadi sekali lagi ditulis oleh sekurang-kurangnya muridnya atau pengikut yang selepas. Bermakna banyak hukum dan mazhab Syafi'i kita sebut Imam Syafi'i, tapi sebenarnya tidak. Kalau you dengar baik-baik Ustaz Azaidul, dia sangat sebut ulama mazhab Syafi'i, bukan Imam Syafi'i. Ya, macam perlembagaan kita ikut perlembagaan British, tapi dia perlembagaan persekutuan, asal usul British. Jadi kalau orang kata ini perlembagaan British, tak betul juga. Betul dan tak betul jugalah. Kerana British tak ada perlembagaan, dia common law. Okey. Ini cakap panjang Apek berkongsi bekat minda bagus untuk yang guna akal. Kemelunung yang tak nak guna akal akan tersinggung. Okey. Saya bukan orang yang nak singgung perasaan sesiapa. Ya. Saya pernah disinggung perasaan oleh orang lain. Cukup tak selesa kan? Dan saya tengok ramai orang singgung menyinggung. Yang penting, apa itu kebenaran? Ya, okey. Kerana nak maghrib ini saya, jadi Dr. Hani Achan ni, saya berbicara dengan dia dan melalui kawan yang kenal dia, ya, ada beberapa pengikut dia. Jadi mereka cadangkan bagaimana kalau Apek ni yang dah
agak masyhur, ada following, buat satu interview khas dengan Dr. Hani Achan. Tapi Dr. Hani Achan geling kepala, tak mau. Dia kata Mufti Abdul Lai pun nak interview dia tak mau. Dia anggap bicaralah Quran, ikut Quran. Dan beliau menegaskan prinsip, jangan panggil orang kepada diri, panggillah orang kepada Allah. Ini sejajar dengan ajaran Syekh Sufi saya juga. Call people to Allah, bukan Islam pun. Bukan call people kepada tarikat. Syekh Sufi saya Syekh tarikat, dia tak ada kata panggil orang masuk tarikat kita, tak ada. Call people to Allah. Call China to Allah. Bring Islam to China. Itu arahan dia kepada kita lah, Cina Muslim. Betul, bagus jugalah. Jadi saya agak terharulah, sanjung pendirian demikian. Syekh Sufi saya boleh masyhur kerana dia yang bawa dinar dirham dalam abad ke-20, ke-21. Orang tak tahu cerita ni, saya tahulah, saya ahli tarikat, saya tahu sejarahnya. Dia yang bawa masuk dalam tarikat Omar Badillo, Fernando Badillo dari Spanyol. Semasa beliau bermusafir dari tempat ke tempat di Spanyol, beliau yang inspirasikan bangun balik masjid di Granada. Ramai orang Spanyol memeluk Islam dan dia hantar satu pasukan kumpulan orang Islam Spanyol yang dia bawa masuk Islam ke Mexico, yang juga boleh bercakap Spanyol, orang Chiapas, dan saya jumpa orang Chiapas di sana tahun 2015 bersama dengan anak saya. Tarikat Lakawi sampai Chiapas, dan Syekh Sufi saya almarhum mengatakan, kenapa suruh pergi Chiapas? Itulah kaum terakhir dalam dunia. Chiapas. Wallahualam. Cuma maksud saya, Syekh Sufi saya membawa banyak idea yang saya pegang. Cara pendekatan kepada Allah, kepada jemaah, kepada dunia, kepada hakikat dan syariat yang saya sering cerita dalam ceramah saya, penyampaian saya, berkongsian saya. Dan sepatut dia lebih masyhur, sepatut dia lebih besar dari Ustaz Syari, tapi dia enggan. Jadi dalam Dr. Hani Achan ni pun sama. Dia tak mau akhirnya kita sebut ini ajaran Dr. Hani Achan, ini fahaman dia, tidak. Dia kata ini fahaman Quran. Kamu bila baca Quran, kamu ambil ayat tu, tengok maksudnya. What does it mean? Jadi itu kepada saya cantiklah. Dan kita harus bersyukur bahawa dah sampai kepada kita pendekatan yang cukup jelas. Cukup boleh pakai sampai bila-bila. Ya, tentu ada kontroversi di mana dia tafsir khairu min alfi syar. Lebih dari 1000. Dia kata syar tu syarahan. Saya sahkan dari seorang yang belajar bahasa Arab lain, dia kata syar ada makna syarru Ramadan, iaitu bulan. Satu lagi syarahan. Jadi mana lebih tepat? Lebih dari 1000 bulan atau lebih dari 1000 syarahan? Dan orang kata, kalau malam ini Lailatul Qadar, saya dapat pahala 1000 bulan. Saya tak percaya. Saya tak akan ambil tiket loteri ni depan Allah. Allah, saya rasa adalah 2-3 loteri ni, wallahualam, boleh tolong cek. Tak ada. Saya lebih rela saya amalkan ayat Allah bukan dengan hanya membaca, buta, tak faham maksud. Dan jelas dalam 4 dekad saya cuba sebagai seorang Islam menyerah kepada Allah, saya dapat hasil manfaat di antara membaca tanpa tahu makna dengan tahu makna. Kepada saya, beramal ialah tahu makna dengan tepat. Dan saya dah beritahu sebelum ni tentang ayat 1000 dinar yang dikatakan sebahagian kedua ayat 2 surah Talaq dengan sebahagian pertama 3 ayat 3 At-Talaq. Selama itu saya baca. Kalau orang kata boleh dapat rezeki, saya baca dengan makna. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighul amri qad ja'ala Allah likulli syai'in qadara.
saya tersilap baca dan tersilap faham yang akhir sekali, qadara. Saya tersilap baca qadir. Kerana selama ini, selalunya bila jumpa dalam Quran, dia kulli syai'in qadir, atas semua sesuatu itu maha berkuasa. Jadi bila saya tengok ayat 1000 dinar atas dinding tu bersama anak-anak, selepas subuh mari kita baca itu, saya tersipkan qadara kan. Kita sangat qadir. Qadir, berkuasa. Dan saya makin susah hidup. Sehingga satu hari, hutang saya dah RM100,000. 6 angka. Nak bayar bunga pun dah RM1,500 free aja bagi Citibank. Akhirnya saya buat keputusan, saya kena berpaling betul kepada Allah. Saya baca sekali lagi ayat 1000 dinar itu. Dan saya perhati pada akhirnya, qadara, bukan mati ra tu. Cuba tengok baik-baik. Saya cek balik terjemahan, perhitungan. Qadara, kadar. Perhitungan. Allah atas setiap semua sesuatu sudah maha menghitung. Terus. Otak bijak sikit ni, Allah dah bagi sikit ilmu. Kalau hitung, dia mesti sejak Lauh Mahfuz. Baru nampak cahaya. Baru faham. Dan hutang-hutang saya mudah selesai dengan tersendiri dari arah tak duga. Itulah mukjizat yang Nabi Muhammad SAW menyebut dia tidak ada mukjizat. Tak mungkin ada mukjizat. Kalau dia ada mukjizat, spoil. Rosak. Anti-climax. Awak dah bawa ini Quran, kalau you baca yang betul akan mengubah hidup kamu. Tiba-tiba you boleh tunjuk magic show. Engkau jual apa ni sebenarnya? Buat sistem komputer ke? Buat diet keto ke? Apalah awak ni, ada-ada saja. So, bila saya baca qadara, saya berterima kasih. Wallahi, hutang datang dari arah tak duga, membantu betul arah tak duga. Saya dah cerita video-video lama dulu kan. Saya tak mau ulangilah. Subhanallah. Tak diduga. Saya round dunia tau. Libya, Saudi pun offer wang, Aramco, Thailand, you know. Rupa muka saya pun macam Raja Thai, China, Jack Ma pun rupa macam saya, bukan saya macam dia. Tapi tak jadi. Rezeki tak jadi. Sehingga kita faham ayat rezeki. Itulah. Saya harap apa yang saya berkongsi ni saudara dah tahu sendiri. Dan saudara cuba perhati pembuktian dalam ayatnya. Abdul Ghaffar, bos baca Al-Quran terjemahan Mak Dina yang biasanya seseorang yang daripada mengerjakan haji dan tidak balik haji. Kerajaan Arab Saudi akan menghadiahkan senasa Al-Quran yang terjemahan dalam bahasa Indonesia. Okey, terima kasih atas fakta itu. Sekian saja saya berkongsi di sini. Dan saya berpeluang bersua dengan Tuan Nia Chan secara lutut ke lutut. Dan saya juga merancang untuk pergi Amerika Syarikat untuk menghadiri pemilihan presiden mengharapkan Trump. Dan semalam Khatijah Ibrahim, Datuk Ibu Terajat, terkejut. Jadi saya beritahu Datuk Ibu tu, saya kata okeylah, you tak sokong Trump lah. Okey, tak apa, nanti kita bincang semula. Apa pasal you tak sokong Trump ni? Yalah, orang ada tanggapan lain-lain. Ni Trump ni. Okeylah, kita tahulah. Macam-macam istilah kepada sesiapa paradigma. Macam mana nak ada tanggapan yang betul? Tak apa. Biar awak tidak ada tanggapan yang betul atau serong terhadap saya. Yang penting, terhadap kalamullah ini terpulang pada diri awak. Diri awak yang berdepan itu, diri awak yang bertanggungjawab. Dan semoga saya pun boleh belajar dari diri awak itu. Sekian, diakhiri dengan doa Rabbana atina ladunka rahmah wa hiya lana amrina rasyada. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun salim walhamdulillahi rabbil alamin. Tabarakallahu minkum tabarakallahu ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.